Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sino Hidayah Mak Arsyad, nombor metrik 289218. Hari ini saya dan kumpulan akan menerangkan mengenai permainan tradisional iaitu permainan WOW. Sekarang kita masuk ke bahagian pengenalan. Budaya Malaysia kaya dengan pelbagai tradisi menarik. Warisan budaya merangkumi makanan, adat resam dan permainan tradisional yang timbul daripada pelbagai kaum yang telah diasimilasi di Malaysia. Permainan tradisional biasanya terdiri daripada permainan anjong dan permainan laman. Permainan anjong termasuk batu seremban, congkak dan banyak lagi. Manakala permainan laman adalah seperti galah panjang, WOW, gasing dan lain-lain. Kebanyakan permainan dimainkan secara berkumpulan yang menghasilkan interaksi sosial dan hubungan yang lebih erat antara ahli komuniti. Suatu ketika dahulu, penduduk kampung akan menikmati masa lapang untuk bermain dan ianya digemari oleh semua peringkat umur penduduk kampung. Mereka akan berkumpul untuk menyertai pertandingan atau menontonnya dari luar dalam suasana persaingan yang sihat. Permainan lama juga memberi manfaat kepada individu dan masyarakat. Bermain permainan strategi seperti dam dan congkak dapat membantu meningkatkan kemahiran mental serta kebolehan fizikal seseorang. Sejarah WOW. Permainan WOW merupakan permainan tradisional Malaysia yang telah dimainkan sejak ratusan tahun dahulu. Permainan ini meminjam unsur budaya Melayu asli. Corak ini boleh dilihat dalam bentuk dan reka bentuk WOW. Layang-layang adalah aktiviti yang sering menerbangkan layang-layang di ruangan udara. Perkataan WOW adalah berasal dari perkataan kerajaan Melayu Patani Thai seperti negeri Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah yang menggunakan perkataan tersebut. Kaum Melayu dan Siam adalah seringkali terkenal dengan permainan WOW ini. Perkataan layang-layang digunakan di seluruh negeri di Malaysia seperti di pantai barat dan selatan semenanjung Malaysia iaitu Selangor, Melaka dan Johor. Sehingga kini, asal-usul permainan WOW ini sukar diketahui. Namun ramai yang percaya permainan WOW bermula dari zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah di era tahun 1488 hingga 1511. Pendapat ini berdasarkan kitab Sulalatus Salatin Sejarah Melayu yang menceritakan tentang permainan WOW. Bukti asal-usul WOW bersambung dalam catatan Tun Sri Lanang yang menyatakan Raja Ahmad bermain WOW dengan anak muda dan kerabat diraja. Selain itu, bunyi nama WOW juga dikaitkan dengan busur yang digunakan untuk mengikat WOW. Bunyi WOW secara berirama akan dihasilkan melalui daun ibus yang dipasang pada busur apabila WOW dinaikkan ke atas. Seterusnya, ahli sejarah Cliff Hart telah menyatakan bahawa layang-layang di Malaysia berasal dari negara China kerana permainan ini dikatakan mempunyai persamaan dengan permainan tradisional China. Layang-layang secara sejarah menggunakan daun kayu yang lebar. Kemungkinan evolusi WOW di Malaysia turut menyerap unsur budaya dari China yang mempunyai hubungan panjang dengan Malaysia. Ada kemungkinan perkataan WOW berasal daripada perkataan Cina Hokkien yang dituturkan dalam Fujian. Perkataan untuk WOW dalam dialek Hokkien ialah AW di utara Malaysia. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian mitos WOW. Menurut beberapa cerita, WOW bermula sebagai permainan tanpa nama. Mainan yang dimainkan oleh kanak-kanak ini diperbuat daripada kepingan daun yang diikat menggunakan tali kelopak batang pisang atau urat daun nenas. WOW perlu dimainkan di tempat yang berangin dan ia menyebabkan WOW berbunyi. Suatu ketika permainan tanpa nama itu terputus tali dan budak yang sedang bermain itu menangis dan berbunyi wah wah wah. Menurut pemilik cerita, berkemungkinan lahirnya perkataan WOW dari sini. Ikut asal-usul yang lain, yang lebih dekat dengan mitos, yang bermula apabila Dewi Dewa Dani bersalinkan Dewa Muda. Bidang ketujuh membuang Tembuni Dewa Muda ke laut. Maka mak kepada dewa-dewa yang bertapa di kayangan itu merasa resah duduk di kayangan. Lalu turunlah mak si dewa ke medan kulum laman yang rata. Di sana, mak si dewa melihat Tembuni Dewa Muda terapung di Sungai Nil. Mak si dewa mengambil Tembuni tersebut dan dipulihkan menjadi seorang dewa bernama Awang si Jambul Lebat. Dan selaput Tembuni Dewa Muda digunakan sebagai rangka WOW untuk Dewa Muda.
menyiapkan wow, mak si dewa mengambil panau dewa muda untuk membuat bunga wow, tangan dewa muda untuk sayap wow, laras kaki dewa muda menjadi tangan, dan tubuh wow dan rambut dewa muda menjadi jambul wow. Bila wow ini dinaikkan, maka busurnya berbunyi 12 bahasa dan 12 ragam. Dari bunyi busur itulah wujudnya nama wow. Juga mengikut asal-usul ini, wow yang tidak mempunyai busur atau busurnya tidak berbunyi dalam 12 bahasa dan 12 ragam dipanggil layang-layang. Menurut sumber lain, wow mungkin berasal dari semangat padi. Pada suatu hari, seorang petani bersama isterinya terserempak dengan seorang gadis cantik dan menjaganya. Si suami membawakan makanan kepada anak perempuannya setiap hari di rumah padi tempat dia bermain, yang akhirnya menimbulkan rasa cemburu di hati isterinya. Isteri petani akhirnya memukul anak perempuan itu dan anak perempuan itu lari ke angin barat. Susulan kejadian itu, sawah padi pasangan suami isteri itu tidak mampu mengeluarkan hasil dan diserang penyakit. Menurut ahli nujum, anak perempuan yang dihalau sebelum ini dikaitkan dengan roh padi. Untuk memohon maaf, petani itu terpaksa membuat satu lembaga yang menyerupai wow bulan sekarang dan perlu dinaikkan selepas musim menuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aminuddin Muhammad Yasin. Nombor metrik 289327. Jenis-jenis wow. Berbagai jenis dan bentuk wow telah dicipta. Antaranya jenis-jenis wow seperti wow barat, wow daun, wow duduh helang, wow jala budi, wow kapal, wow kucing, wow payuh, wow seri bulan, wow seri negeri, wow kangkang, wow merak, dan yang sangat digemari dan popular oleh orang Melayu ialah wow bulan. Wow bulan. Menurut legenda, wow bulan dikatakan telah bermula pada zaman kerajaan Sriwijaya. Ia mula digunakan oleh seorang putera bernama Dewa Muda. Corak bunga dan daun yang terdapat pada wow Dewa Muda dikatakan mewakili sebuah peta daerah yang telah dikuasainya. Bentuk wow ini menyamai bentuk bulan sabit pada bahagian hadapannya dan separa bulatan pada bahagian ekornya. Malah wow ini kelihatan seakan-akan bulan yang terbit di angkasa apabila diterbangkan. Manakala dari segi saiznya pula, wow bulan mempunyai saiz 5 yang lebih besar jika berbanding dengan wow lain. Bagi memastikan corak yang terdapat pada wow bulan kelihatan jelas dan melah, ia mempunyai bidang sepanjang 2.5 meter dan ketinggian 3.5 meter. Pilihan warna juga memainkan peranan bagi menyelahkan daya tarikan. Jenis wow ini, pemilihan warna yang terang dan corak yang lebih besar menjadi pilihan pembuat wow. Wow bulan. Bentuk wow bulan ini menjadi lambang syarikat pada syarikat penerbangan emas. Walau bagaimanapun, sesetengah pihak mendakwa logo ini sebenarnya diilhamkan oleh wow kucing, bukan wow bulan. Wow bulan merupakan wow yang paling popular jika dibandingkan dengan wow lain. Wow ini mempunyai bentuk seperti bulan sabit di bahagian hadapan dan separa bulatan di bahagian ekor. Oleh itu, wow tersebut seolah-olah kelihatan seperti bulan yang terbit di angkasa bila diterbangkan. Sebagai lambang kebudayaan Melayu, gambar wow bulan telah dicetak pada wang kertas RM1. Shilling memperingati sukasi yang ke-9 pada tahun 1937 dan pada bahagian belakang wang shilling 50 tersebut. Keadaan ini memperlihatkan betapa unik dan tingginya nilai seni kebudayaan Melayu yang telah dijadikan lambang masyarakat Malaysia. Wow barat ataupun wow daun. Wow daun merupakan sejenis layang-layang yang popular juga dikenali sebagai wow barat atau wow pagi. Ia merupakan salah satu wow tradisional yang telah dimainkan semenjak turun-temurun. Bentuknya menyerupai wow bulan, tetapi wow daun lebih lebar dan ringan. Wow daun juga memiliki corak-corak menarik yang dilukis guna tangan tanpa menggunakan teknik sobek, iaitu potong dan tampal. Sebagaimana wow-wow yang lain, kelainan wow ini berbanding wow-wow tradisional yang lain ialah ia tidak memiliki pendengung.
Wow ini dapat terbang tinggi walaupun pada waktu pagi ataupun semasa angin bertiup dengan perlahan kerana corak-corak tersebut hanya dilukis pada badan wow dan bukannya ditampal. Oleh kerana itu, ia dikenali sebagai wow pagi. Lukisan pada badan wow ini dilukis oleh pelukis batik dan bukannya oleh pembuat wow kerana motif batik merupakan corak yang popular bagi wow ini. Selain mempunyai bentuk dan rupa wow yang dinamik dan cepat berubah, seringkali ia memaparkan reka bentuk asli dan unik serta mula diterima pakai di dalam pertandingan. Wow dudu helang. Wow dudu helang merupakan sejenis layang-layang yang popular di Terengganu dan tergolong dalam kategori wow bulan. Wow dudu helang ini mempunyai rupa yang sama dengan wow helang kecuali hiasan pada dada layang-layang yang berbeza. Kebiasaannya dengung atau busur dipasang dengan pada bahagian atasnya bagi menghasilkan bunyi berdengung yang akan terhasil apabila angin melalui tali busur yang direntang. Motif bunga dan kelarai dipilih untuk menghiasi dada wow dudu halang dengan menggunakan teknik sobek. Wow kucing. Salah satu layang-layang yang popular ialah wow kucing, dan ia merupakan wow tradisional yang telah dimainkan secara turun-temurun di Malaysia. Memandangkan ia menyerupai bentuk seperti menyerupai seekor kucing dan yang sedang duduk dari sudut belakang, bermula dari bahagian kepala, badan dan seterusnya ekor kucing, maka wow ini diberi nama wow kucing. Kebiasaannya dengung atau busur dipasang dengan pada bahagian atasnya bagi menghasilkan bunyi berdengung yang akan terhasil apabila angin melalui tali busur yang direntang. Bunyi busur yang seakan-akan bunyi seperti kucing apabila ia diterbangkan di udara berfungsi bagi menakutkan roh jahat serta meramalkan keadaan cuaca pada keesokan harinya. Wow Jalabudi. Wow Jalabudi merupakan sejenis layang-layang yang dimainkan secara turun-temurun di Malaysia dan popular di negeri Kedah. Wow Jalabudi diberi nama berdasarkan bentuknya yang menyerupai daun budi, manakala perkataan jala pula wujud dari kerangka ekor wow tersebut. Kebiasaannya, dengung atau busur dipasang dengan pada bahagian atasnya bagi menghasilkan bunyi berdengung yang agak sederhana garau akan terhasil apabila angin melalui tali busur yang direntang. Wow merak. Wow merak merupakan sejenis layang-layang yang dikenali di kalangan keturunan Bugis di Malaysia. Ia juga dikenali sebagai layang-layang kipas dan dipercayai berasal dari Sulawesi, Indonesia. Ia memiliki reka bentuk yang mencirikan burung merak dan tidak terikat pada saiz yang tertentu. Wow merak biasanya mempunyai ekor yang panjang yang membezakannya dengan wow helang. Kebiasaannya, dengung atau busur dipasang dengan pada bahagian atasnya bagi menghasilkan bunyi berdengung yang nyaring akan terhasil apabila angin melalui tali busur yang direntang. Busur wow merak akan mengeluarkan bunyi yang nyaring seperti merak. Busurnya juga mempunyai keistimewaan iaitu boleh memainkan 7 jenis irama atau bunyi-bunyian. Wow merak ini pada kebiasaannya dimainkan pada waktu malam kerana ia dapat menghasilkan bunyi yang baik. Motif tumbuhan menjalar seperti lada hitam dan gambir menjadi pilihan untuk menghiasi dada wow ini. Wow kangkang. Wow kangkang merupakan wow yang popular di Kelantan, Malaysia. Wow ini merupakan wow tradisional yang telah dimainkan secara turun-temurun di Malaysia. Manakala di Kedah, wow ini dikenali sebagai wow puyuh dan merupakan wow rasmi bagi negeri Kedah. Wow kangkang atau wow puyuh ini menyerupai bentuk wow Jalabudi tetapi memiliki corak ekor yang mencang. Wow kapal. Wow kapal pula merupakan wow rasmi bagi negeri Selangor dan telah dimainkan secara turun-temurun di Malaysia. Ekor wow kapal memiliki corak yang berbentuk seperti kapal dan menyerupai bentuk wow bulan. Wow Seri Bulan. Wow rasmi negeri Perak iaitu wow Seri Bulan telah lama dimainkan oleh masyarakat Perak, terutamanya kerabat diraja. Wow ini mendapat nama ketika zaman pemerintahan Sultan Iskandar Shah di mana almarhum Sultan Iskandar Shah pada ketika itu dalam perjalanan pulang menyelusuri Sungai Perak, lalu baginda terlihat rakyat jelatannya meraihkan
Berakhirnya musim padi dengan menaikkan layang-layang. Keadaan yang sangat meriah itu telah menarik perhatian Baginda Sultan. Baginda pun menitahkan untuk mendarat di tebing Sungai Perak dan bersama dengan rakyat bermain layang-layang. Disebabkan perasaan seronok bermain layang-layang, Baginda pun ditanyakan mengenai nama layang-layang tersebut dan salah seorang pemain menyebutnya sebagai layang-layang bulan kerana ia bentuknya seperti bulan. Baginda pun memberikan nama baharu dengan menambahkan seri, lalu layang-layang tersebut dikenali sebagai layang-layang Seri Bulan, sesuai dengan nama lagu kebesaran negeri Perak iaitu Terang Bulan. Permainan layang-layang di negeri Perak biasanya berlaku selepas selesai musim menuai padi. Ia biasanya dimainkan di tepian sawah dan juga sungai yang menjadi punca air untuk Wau Puyuh. Wau Puyuh merupakan antara layang-layang yang popular di negeri Kelantan dan ia telah dimainkan sejak turun-temurun. Bentuknya menyerupai wau bulan tetapi memiliki corak ekor yang lebih melengkung. Wau Seri Negeri. Negeri Sembilan juga mempunyai wau yang tersendiri iaitu Wau Seri Negeri. Kebiasaannya genong atau busur dipasang dengan pada bahagian atasnya bagi menghasilkan bunyi berdengung yang nyaring akan terhasil apabila angin melalui tali busur yang direntang. Motif tumbuhan menjalar seperti dada hitam dan gambir menjadi pilihan untuk menghiasi dada wau ini. Menghasilkan wau berdasarkan kajian yang telah dibuat melalui temu ramah daripada pemain wau tradisional di Perlis iaitu Adikraf yang bernama Samad bin Saman. Beliau juga pembuat wau yang selesa dipanggil sebagai Pak Non, memberitahu untuk menghasilkan sebuah wau yang berkualiti memerlukan penelitian daripada peringkat awal hingga akhir proses. Hal ini kerana menurut beliau aspek pemilihan buluh amat dititik beratkan kerana buluh yang dicari perlu mengikut aspek-aspek yang diperlukan agar memenuhi syarat pembuatan wau. Jika tidak memenuhi syarat dalam pemilihan buluh, dikhawatiri wau tidak dapat bertahan lama dan boleh rosak dalam masa yang singkat. Hal ini kerana selepas pemilihan buluh akan ada proses yang seterusnya untuk mengekalkan kualiti buluh agar dapat bertahan lebih lama. Proses ini juga akan mengambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan hingga ke setahun. Bukan mudah untuk menghasilkan wau yang berkualiti. Tanpa ilmu untuk menghasilkan wau, kualitinya tidak sehebat yang kita dapat bayangkan jika tidak disandarkan melalui ilmu dan rujukan yang tepat daripada proses awal hingga proses akhir. Beliau juga, iaitu Pak Non juga menerangkan bahawa motif atau corak yang dihasilkan wau milik beliau semuanya ukiran tangan, bermakna tak ada daripada printed ataupun cetakan, semuanya ukiran melalui tangan. Hal ini kerana beliau yakin wau yang berukir tangan mempunyai sentimeter yang tinggi berbanding dengan corak cetakan. Komponen wau. Sesebuah wau yang cukup sifatnya mempunyai 5 komponen yang besar, iaitu kepala, busur, sayap, pinggang dan ekor. Komponen-komponen ini akan menampilkan identiti wau tersebut. Tetapi ada pula wau yang tiada komponen-komponen ini tetapi tidak membezakan kategorinya. Kategorinya juga sama iaitu wau, tapi yang membezakan dia hanyalah panggilan sahaja. Yang boleh kita tengok kat gambar aja. Ini menunjukkan wau bulan. Wau bulan komponen utama dia kepala wau, busur atau orang
utara akan panggil sebagai dengung, sayap, ekor dan kaki. Teknik pembuatan wow tradisional. Teknik pembuatan wow tradisional yang sempurna bermula dengan kemahiran dan kreativiti pembuat wow. Kerana melalui kemahiran yang tinggi, wow akan dibuat memenuhi syarat iaitu dapat naik dengan tinggi dan statik. Hal ini kerana aspek aerodinamik iaitu aspek macam mana dia meluncur di udara dititik beratkan dalam pembuatan wow. Selain itu, pemilihan barang mentah dan penyediaan peralatan yang cukup perlu diteliti. Antara contoh-contoh bahan mentah dan peralatan yang diperlukan ketika pembuatan wow ialah seperti ini. Yang boleh kita lihat di skrin, ini adalah gambar rajah yang menampilkan peralatan-peralatan dan bahan mentah yang digunakan. Seperti yang pertama, buluh. Buluh yang kita nampak ni, buluh yang telah diraut. Yang kedua, kulit rotan. Kulit rotan ni digunakan untuk membuat busur, iaitu membuat dengung. Yang ketiga, papan pemotong. Papan pemotong ini adalah papan yang digunakan untuk ketika proses menyobek wow. Yang keempat, alat mengukir. Alat mengukir ni alat untuk ketika proses menyobek juga, untuk ukir lukisan untuk ditampal dekat wow tu nanti. Alat meraut ni dikategori dalam peralatan yang tajam lah, seperti pisau, parang pun sama juga, dan lain-lain lagi yang seterusnya. Dan atau yang terakhir adalah peralatan tambahan seperti gergaji, gunting dan juga marker pen. Pemilihan buluh. Proses pemilihan buluh amat penting dalam pembuatan wow, di mana ketika proses ini akan menentukan buluh yang terbaik untuk dibuat bingkai wow. Buluh untuk dibuat kebiasaannya menggunakan buluh betung dan buluh duri. Hal ini kerana di negeri Kelantan, pembuat wow di sana kebiasaannya menggunakan buluh betung kerana buluh betung senang dicari di sana. Berbeza pula dengan negeri di utara Malaysia seperti Perlis. Pembuat wow di sana memilih untuk menggunakan buluh duri kerana kelebihan yang ada pada buluh itu sendiri. Kedua jenis buluh ini tidak dinafikan mempunyai ketahanan yang amat tinggi, tetapi terdapat juga keburukan dan kebaikan antara dua buluh ini, di mana keburukan buluh betung, semakin lama buluh itu disimpan, ia akan mengeluarkan debu di tengah-tengah buluh tersebut, seakan dia dimakan oleh serangga. Debu-debu halus akan keluar. Berbeza dengan buluh duri. Semakin lama buluh duri disimpan, semakin tinggi ketahanan buluh duri. Pembuat wow biasanya akan berkait rapat dengan pesanan orang lama, iaitu ketua orang lama. Mereka kebiasaannya akan keluar mencari buluh pada waktu tengah hari, iaitu di waktu puncak, di mana ketika itu cuaca panas dan kering. Ketika cuaca itu, kualiti buluhnya memang dalam keadaan terbaik. Usia buluh yang dicari juga, kebiasaannya mereka akan mencari buluh yang berusia 3 tahun. Pada ketika usia itu, buluh tak terlampau tua dan tak terlampau muda, sedang-sedang sahaja. Pembuat wow biasanya akan mencari buluh pada bulan Februari hingga Mei, kerana pada ketika itu musim kemarau dan kualiti buluh pada musim kemarau memang terbaik berbanding dengan musim hujan atau musim tengkujuh. Buluh tak tahan dan cepat patah. Buluh yang dicari mesti belum dimakan oleh serangga perosak. Jika buluh yang dicari telah dimakan serangga perosak, buluh tu memang tak tahan lama, rasanya patah. Buluh yang dicari mesti menepati ciri-ciri yang dinyatakan: usia 3 tahun, buluh yang kering, buluh yang tak lama. Itulah penyimpanan buluh.
Kaedah penyimpanan buluh bagi pembuat wow akan berkait rapat dengan petua orang lama, di mana mereka akan menyimpan buluh itu di tempat tinggi agar tidak dilangkah atau dipisah oleh sesiapa. Hal ini kerana ingin mengelakkan masalah dan memastikan buluh itu lebih kuat dan tahan lama untuk jangka masa yang panjang. Buluh yang disimpan sebelum diraut untuk menjadi bingkai wow akan disimpan sekurangnya 6 bulan hingga ke setahun untuk memastikan ketahanan buluh itu tinggi. Bagi pembuat wow di negeri Perlis, iaitu Pak Noh sendiri, wow yang dipertandingkan, beliau akan merendam buluh itu dalam air garam selama setahun. Selepas itu, buluh itu akan dijemur sehingga kering. Agar buluh itu lebih ringan dan anjal apabila ia dinaikkan nanti. Keseimbangan buluh yang telah diraut boleh diukur dengan meletakkan di atas jari, menentukan keseimbangan atau tidak. Perlu tutup seperti contoh macam ni. Letak macam ni. Kalau betul-betul duduk di tengah, maknanya seimbang. Kalau jatuh ke kiri atau ke kanan, maknanya tidak seimbang. Meraut buluh. Ukuran dan saiz buluh yang akan diraut bergantung kepada pembuat wow. Jika pembuat wow mendapat tempahan untuk saiz wow yang besar, so buluh yang akan diraut bergantung kepada wow itu sendiri jugalah. Saiz besar, ukuran dan saiz pun besarlah. Jika dapat tempahan untuk wow yang kecil, jadi buluh yang akan diraut, ukuran dan saiznya akan jadi kecil. Pembuat wow akan meraut buluh mengikut 3 bahagian, iaitu yang pertama tulang belakang, sayap dan ekor. Pisau yang digunakan ketika meraut mestilah sangat tajam, mesti tajam. Selepas proses meraut, buluh akan digosok dengan kertas pasir, di mana kertas pasir ini akan menyekatakan permukaan agar senang untuk proses-proses membuat bingkai. Selepas itu, faktor keselamatan juga harus ditingkatkanlah dalam proses meraut, sebab kita mengendalikan benda tajam. So, faktor keselamatan tu jagalah dengan pakai sarung tangan supaya tangan tak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizal bin Abdullah, bernama metrik 289132. Di sini saya akan sambung semula pembentangan mengenai cara-cara untuk membuat bingkai. Setelah proses meraut selesai, maka disusuli dengan proses untuk membuat bingkai. Proses ini tidak mengambil masa yang lama kerana buluh yang sudah mengikut ukuran yang dikehendaki telah dibahagi kepada beberapa bahagian utama, di mana pada sayap memerlukan 2 keping buluh. 1 keping buluh untuk tulang belakang, 2 keping untuk bahagian ekor dan 1 keping lagi untuk bahagian busur. Semua buluh yang telah diraut mesti diseimbangkan semasa dalam proses meraut agar tiada menjadi masalah ketika pemasangan bingkai. Seterusnya, proses membuat bingkai juga membahagikan tulang belakang dan menanda kepada 3 bahagian untuk mengikat sayap, pinggang dan ekor. Sebelum mengikat kepingan sayap pertama di tulang belakang, mesti meninggalkan ruang kosong di bahagian atas untuk kepala wow. Kepingan pertama sayap diikat terlebih dahulu pada tulang belakang mengikut ukuran tersendiri dan cantumkan dengan kepingan kedua sayap agar menjadi bentuk sayap wow. Seterusnya disusuli dengan mengikat cantuman kedua-dua kepingan bahagian ekor di tulang belakang dengan menaut hujung kedua-dua bahagian ekor pada hujung bahagian sayap. Yang seterusnya, bagi langkah yang kelima, ruang kosong di bahagian akan diikat dengan kepingan buluh kecil yang dibentuk separa bulatan dan diikat di kiri dan kanan bahagian pinggang dengan mengikat di bahagian sayap dan ekor. Seterusnya, kepingan yang diraut nipis dengan bentuk bulatan diikat di tengah pinggang wow.
Yang keenam, bahagian kepala wow dibentuk menjadi 3 segi. Tali nylon yang diikat pada bahagian tulang belakang membentuk bentuk segitiga dan disambung pada bahagian sayap. Bingkai wow yang siap akan dipasang dengan satu lapisan, iaitu satu lapisan kertas dipanggil tanah, di mana tanah ini kemudian akan ditampal motif-motif ketika proses mengukir dijalankan. Pemasangan tanah yang pertama adalah ukur kertas bersaiz bingkai. Yang kedua, lebihkan 2 cm agar senang ditampal. Yang ketiga, kertas ditampal menggunakan gam. Bagi motif-motif yang hendak diukirkan di atas tanah tersebut, bagi wow tradisional ini, setiap motif yang diukirkan adalah berdasarkan tanaman yang melingkar, seperti pokok-pokok tumbuhan yang menumbuh secara menjala. Bagi proses melukis dan menyobek wow pula sudah menjadi kemestian bagi memastikan sesebuah wow itu menjadi lengkap, kerana proses ini menjadikan sesebuah itu istimewa dan unik dengan menonjolkan ukiran-ukiran tumbuhan menjala di sayap dan ekor wow. Berdasarkan Dewan Bahasa Pustaka, sobek ialah koyak sedikit atau robek. Sinonim dalam dunia pembuatan wow, sobek ini dikenali sebagai proses menembuk lubang, iaitu lebih senang difahami mengoyakkan kertas yang telah dilakar coraknya. Motif yang dilakar tidak boleh menggunakan benda yang hidup seperti binatang, manusia. Seperti wow tradisional, motif yang digunakan ialah tumbuhan hidupan yang menjala. Seperti yang saya mengatakan tadi, setiap ukiran pada motif di dalam wow tradisional adalah bagi kefahaman pelukis-pelukis motif pada zaman dahulu. Mereka tidak menggemar dan tidak menyarankan untuk melukis hidupan-hidupan yang hidup, seperti contoh lebah, lalat dan sebagainya. Ia adalah lebih kepada sinonim dengan pokok-pokok yang menjala, seperti pokok kacang dan sebagainya. Dan ini juga adalah sedikit sebanyak tentang berkaitan dengan lukisan ataupun hiasan pada wow, sesebuah wow tersebut. Yang pertama adalah lipat kertas warna kepada 4 bahagian untuk bahagian sayap dan lipat 2. Kemudian lakaran motif dilukis di bahagian belakang kertas, iaitu pada warna putih. Yang ketiga, menggunakan pisau yang tajam dan khas untuk menyobek motif atau lukisan yang dilukis. Kemudian corak yang telah siap disobek akan ditampal di atas kertas warna yang lain bagi mendapatkan warna yang diinginkan. Kemudian tampal ukiran yang telah disobek di tanah yang dipasang pada bingkai. Bagi proses kekemasan untuk wow hiasan, kebiasaannya akan menampal kertas hiasan pada belakang wow untuk menutup kecacatan bergantung kepada pembuat wow itu sendiri. Untuk wow pertandingan, akan meminimumkan lapisan kertas sobek untuk ditampal kertas di belakang wow agar tidak berat apabila diterbangkan menggunakan kertas yang tidak menyerap air. Okey, baik. Di sini ada sedikit perbezaan mengenai tentang wow pertandingan, di mana wow pertandingan yang dipertandingkan kebiasaan dan sinonim adalah mengenai tahap ketinggian ataupun tegakan di dalam darjah sesebuah wow itu terbang.
di mana kebiasaan di dalam pertandingan wow yang lebih tinggi dan lebih tegak akan menjadi pandangan ataupun ke arah yang dipertandingkan berbanding wow tradisional, di mana setiap tahap kesenian yang melukis tanah, iaitu seni, hiasan, cara merobek, yang setiap sudut adalah lebih terperinci dan lebih diperhalusi tentang setiap kesenian yang dilukis pada tanah yang sebuah wow yang dibuat. Pemasangan jambul atau rambu dan belalai juga. Untuk pembuatan jambul atau rambu dan belalai menggunakan kertas krip, di mana kertas krip akan dicampur dan dihias dengan pelbagai warna, akan menjadi lebih menarik dan berwarna-warni. Setelah itu, kertas krip akan digunting memanjang. Jambul atau rambu dipasangkan di sayap dan ekor wow. Belalai pula akan dipasang di kepala wow. Bagi sesebuah wow yang dibuat ataupun yang dibina oleh setiap pembuat wow, busur adalah satu komponen yang wajib, di mana busur akan mengeluarkan bunyi apabila diterbangkan. Kemerduan bunyi yang dikeluarkan busur itu bergantung ketika proses busur dibuat. Kebiasaan busur dibuat menggunakan rotan yang diraut nipis pada bahagian tengah. Raut kepingan rotan menjadi nipis di bahagian tengah sahaja, tinggalkan di bahagian hujung kedua-dua sisi. Bahagian hujung yang tidak diraut akan diikat pada buluh busur menggunakan tali tangsi atau tali pancing yang akan membentuk lengkungan pada busur anak panah. Setelah semua bahagian dicantum, lekatkan busur tersebut pada kepala wow dengan menggunakan tali tangsi. Berkaitan busur ini, di mana pada zaman era-era kegemilangan wow, di mana kegemilangan wow tradisional ini bermula dahulu, kebiasaan orang-orang dahulu dia menggunakan buluh yang diraut nipis, berbanding pada era sekarang, zaman sekarang cenderung ke arah yang baru. Jadi setiap pembuat wow menggunakan alternatif yang lebih mudah, seperti yang kita sedia maklum dan kita sentiasa terpandang sekiranya pemain-pemain wow sedang dalam wow dan busur yang mengeluarkan bunyi, iaitu menggunakan tali ribbon, di mana ribbon juga akan menggunakan mengeluarkan bunyi, tetapi tidak sama seperti busur yang asli, iaitu busur yang menggunakan kepingan rotan, berkonsepkan tradisional yang asal. Baik, ini adalah contoh pemasangan busur, di mana setiap wow yang telah disiap akan dipasang busur kepada atas yang melintang, dan tali ribbon ataupun setiap kepingan rotan akan diikat pada busur tersebut. Apabila terkena angin, ia akan mengeluarkan bunyi yang pelbagai, di mana setiap kelajuan angin akan mengeluarkan bunyi yang berbeza, di mana seperti yang kita sedia maklum, angin kuat bunyi adalah lebih nyaring, dan bunyi yang angin agak perlahan dia akan mengeluarkan bunyi yang agak dengung dan kurang nyaring. Baik, di sini saya akan menerangkan secara sepintas saja mengenai cara bermain, di mana permainan wow kebiasaan dimainkan oleh dua orang, di mana satu orang akan memegang wow dan seorang lagi akan memegang tali di bahagian sebagai penjuru anjung. Juru anjung akan mengemudikan wow yang telah diterbangkan. Wow yang dinaikkan ketika angin kuat bertiup dengan melawan arah angin. Disebabkan hal ini, pemilihan buluh
dititik berat agar wow yang dinaikkan tidak terlalu berat agar tidak mengalami masalah setelah dinaikkan, seperti tidak stabil dan tidak statik. Juru anjung juga mesti bijak menggunakan teknik menarik dan menghulur tali dan mengetahui pada waktu yang sesuai di mana perlu digunakan. Untuk permainan wow saiz kecil atau layang-layang, seorang sahaja sudah memadai kerana tidak memerlukan usaha yang lebih berbanding wow yang bersaiz besar. Kawasan yang sesuai juga menjadi faktor utama untuk wow berjaya dinaikkan. Hal ini kerana jika tempat tidak sesuai digunakan seperti kawasan tidak lapang, berpokok dan ada bangunan, maka wow tidak dapat dinaikkan dengan baik ataupun dengan sempurna. Dan juga sekiranya tekanan angin kurang, boleh juga dijadikan satu halangan untuk wow diterbangkan, berbanding dengan kawasan yang lapang seperti di tepi pantai, di tengah sawah padi dan padang yang tekanan angin tinggi. Tekanan angin tinggi juga amat perlu untuk dimainkan wow kerana tiada sebarang sekatan atau halangan. Jadi faktor-faktor angin juga adalah amat-amat yang diperlukan, yang perlu dititik beratkan setiap pemain-pemain wow. Sebelum menerbangkan wow, setiap pemain wow, terutamanya jurumudi perlu menilai secara terperinci berkenaan angin yang ditiupkan pada waktu permainan hendak dimulakan. Hasil daripada temu ramah, kumpulan kami telah menemu ramah seorang individu iaitu Encik Samad bin Man, lebih dikenali panggilan mesra ataupun panggilan masyarakat setempat iaitu Pak Non, di mana Pak Non telah dilahirkan pada 18 Mei 1946. Ia berasal daripada kampung Tok Kaya, Kuala Perlis. Jadi Pak Non ini juga sering kali berhubung dan juga bekerjasama dengan cawangan kraftangan negeri, di mana setiap hasil karya beliau sering kali membuat pameran dan pertunjukan kepada setiap negeri ataupun di setiap maupun di peringkat antarabangsa untuk mewakili Malaysia. Baik, di sini Pak Non juga telah mengubah reka bentuk corak wow yang berunsurkan flora dengan penghasilan ukiran motif sebanyak 5 lapis. Penulisan karya beliau menyebabkan ia sering dijadikan sebagai cenderamata dan juga hiasan. Beliau juga menghasilkan kit wow siap pasang iaitu do it yourself bagi menyebar luas seni pembuatan wow kepada penemu ramah maupun masyarakat luar, terutamanya masyarakat luar daripada Malaysia yang ingin mengenali apa itu wow tradisional Malaysia yang sinonim tentang wow yang diukir halus dan kestahak kesenian yang cantik beliau. Jadi itu sedikit sebanyak tentang pembentangan kami tentang permainan tradisional wow. Jadi dengan ini itu sahaja daripada pembentangan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.